kita mengambil maklum akan penularan kes wabak COVID-19 yang menunjukkan peningkatan yang membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah berjaga-jaga, sejumlah janji temu pada 15 hari bulan dan 16 hari bulan Mei di Pusat Pemberian Vaksin AstraZeneca World Trade Center Kuala Lumpur, dikenali sebagai PWTC sebelum ini perlu dipindah ke tarikh yang lain untuk mengelakkan kesesakan disebabkan kes-kes yang meningkat. Untuk makluman, bilangan yang kita ada sebanyak hampir 19,000 janji temu vaksinasi telah ditetapkan pada 2 hari tersebut sejajar dengan kapasiti penuh PWTC. Pada 15-16 hari bulan sepatutnya kita ada 19,000 janji temu. Bilangan ini akan dikurangkan kepada 16,200 ataupun sebanyak 2,800 janji temu yang akan disusun semula, dijadualkan semula kepada tarikh-tarikh yang lain bermula 17 Mei hingga 23 Mei. Perubahan tarikh ini akan dimaklumkan melalui pesanan ringkas dan juga notifikasi di aplikasi MySejahtera yang akan mula dihantar pada hari esok. Ya, jadi ada dalam 2,800 janji temu daripada 15 dan 16 hari bulan Mei di PWTC yang terpaksa kita beri tarikh baru kerana kita nak mengelakkan kesesakan di PWTC. Memang full capacity PWTC adalah pada kapasiti penuh yang mana kita boleh menampung sebanyak 9,000 lebih setiap hari. Tapi oleh kerana kes yang meningkat untuk menjamin penjarakan fizikal dan sebagainya, kita telah buat keputusan untuk menjadualkan semula sebahagian daripada janji temu pada 15 dan 16 hari bulan. Dengan ini kami akan tingkatkan lagi pemantauan penjarakan fizikal di PWTC. Pada masa yang sama, CITF juga akan menambah bilangan dewan yang akan digunakan di TPV AZ PWTC. Saya juga ingin menjawab soalan berkenaan dengan kadar vaksinasi di Malaysia. Untuk makluman, kadar penggunaan vaksin untuk waktu ini adalah 75%. Ini bermakna untuk setiap 4 vaksin yang kami ada, 3 telah pun digunakan. Sememangnya kami ingin meningkatkan kadar ini ke 80%, tetapi sudah pastinya tidak boleh pergi lebih tinggi daripada peratusan ini kerana perlu ada simpanan untuk dos kedua dan juga sebelum dos-dos tambahan tiba di Malaysia. Penghantaran seterusnya yang dijadualkan adalah sebanyak 259,740 dos bekalan daripada Pfizer. Berikut adalah pecahan penghantaran bekalan vaksin Pfizer antara 19 hingga 21 Mei yang akan kita terima. Pada 19 Mei, hari Rabu, kita akan terima 197,730 dos. Pada 20 Mei, Khamis, 44,460 dos. Pada 21 Mei, kita akan terima 17,550 dos. Masuk dengan angka ini, jumlah dos Pfizer yang telah dan akan kita terima sehingga 21 Mei adalah 2,490,930 dos. Bagi vaksin AstraZeneca, ketibaan bekalan kedua adalah dijadualkan pada bulan ini juga dan yang ketiga pada awal bulan 6 dengan jumlah sebanyak 615,120 dos sekali penghantaran AstraZeneca daripada kemudahan COVAX. Dan ini saya silakan Yang Berhormat Dr. Adham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berhormat Menteri Musti YB Khairy Jamaluddin. Pada pagi ini seperti biasa saya akan maklumkan tentang dapatan minggu ke-18 Epic Week dari 2 hingga 8 Mei oleh National Institute of Health. Pada dapatan yang kita perolehi sehingga kini iaitu 8 Mei, 436,944 kes kumulatif telah direkodkan sepanjang gelombang 1, 2 dan 3 sehingga Mei 8/21. Dan pada minggu EPID ke-18 iaitu minggu lepas, kita telah mengesan ataupun merekodkan kes sebanyak 25,350 di mana purata harian ialah 3,621 kes. Dan
Bila bandingkan dengan minggu epid ke-17, iaitu minggu 18 epid, ada kenaikan sebanyak 18.8% kes direkodkan. Dan peningkatan kes telah pun dikesan sejak 5 minggu yang lepas, sejak epid ke-14. Untuk aktif kes, kita dapati bahawa pada minggu ke-18 sebanyak 32,952 aktif kes dikesan, dan seperti yang saya sebut tadi, ada peningkatan aktif kes sebanyak 23% daripada minggu epid ke-17. Dan untuk kes-kes yang telah sembuh, 91.3% daripada semua kes kumulatif, iaitu 398,723 kes sembuh daripada total kumulatif 436,944. Untuk kematian, data kematian telah menunjukkan fatality rate 0.38% pada 8 bulan Mei 2021, iaitu 1,657 kumulatif kematian. Dan pada minggu ke-18 epid sahaja, 336 kes kematian direkodkan, di mana purata harian 19 kes kematian sehari pada minggu epid ke-18. Dan jika dibandingkan dengan minggu epid ke-17, peningkatan sebanyak 43% number ataupun jumlah kematian yang telah pun direkodkan. Dan kita telah melihat bahawa sejak 6 minggu lepas, sejak minggu epid 12, terdapat peningkatan kes-kes kematian yang direkodkan. Untuk kes di ICU, pada 8 Mei, 393 kes berada di ICU, dan average kes pada minggu epid ke-18 ialah 355 kes berada di ICU, di mana berbandingan dengan minggu epid ke-17, kenaikan sebanyak 15.3% mereka yang berada di ICU. Dan kita telah lihat bahawa sejak minggu ke-7 ataupun 7 minggu yang lepas, sejak minggu epid ke-11, terdapat peningkatan kes-kes yang berada di ICU. Kes-kes yang memerlukan ventilator ataupun ventilation, pada Mei 8 hari bulan 2021, seramai 210 kes yang berada di ICU perlukan ventilator, dan untuk minggu epid ke-17 terdapat peningkatan kes yang menggunakan ventilator, iaitu 192 purata. Dan kita telah juga melihat bahawa kes-kes ICU yang memerlukan ventilation yang telah kita perhatikan sejak 7 minggu lepas, iaitu minggu epid week ke-11, terdapat peningkatan. Untuk testing capacity, kita ingin maklumkan bahawa sehingga 8 Mei 2021, sejumlah 9,980,413 jumlah tes ujian dilaksanakan. Untuk minggu epid ke-18, 498,193 ujian telah dilaksanakan, di mana average sehari 71,170 tes dilaksanakan di lapangan. Ini jika dibandingkan dengan minggu epid ke-17, terdapat peningkatan 3.6% ujian dilakukan berbanding dengan minggu ke-18. Untuk positivity rate minggu epid ke-18 ialah sebanyak 5.1%, dan sejak minggu epid ke-17 hingga 18, kita telah pun tingkatkan kepada 0.7% increase in positivity rate. Untuk summary kepada kes-kes yang direkodkan, cumulative case naik 6.2%, new cases naik 18%, community death naik 8.9%, daily death naik 43%, ICU utilization average naik 15.3%, pesakit yang gunakan ventilator 30% kenaikan, COVID test juga kita telah tingkatkan, iaitu 3.6%, dan positivity rate juga daripada 4.4% kepada 5.1% minggu epid ke-18. Untuk itu, sehingga kini, sehingga 8 Mei 2021, current RT yang direkodkan ialah 1.14. Ini bermaksud kalau 10 orang dijangkiti, dia akan menjangkiti 14 yang lain. Dan untuk
minggu ke-18 ada kenaikan RT iaitu 0.4%. Maksud RT value di atas 1 bermakna itu indicate that potential for continued transmission of SARS virus COVID-2 dan resurgence of cases boleh berlaku. Dan purata RT dalam negara kita ialah seperti semalam tadi 1.14. Untuk kluster yang telah direkodkan sehingga 8 Mei iaitu 1,775 kumulatif kluster, di mana 429 currently adalah aktif kluster, dan ini menunjukkan terdapat 34 kluster penambahan berbanding minggu sebelum itu, penambahan 8.6%. 72 kluster telah pun ditutup ataupun tamat minggu 18 dan kita dapati bahawa ada peningkatan 67% kluster yang ditamatkan sejak minggu sebelum itu. Jadi pada minggu 18 terdapat 106 kluster baru wujud pada week 18. Untuk itu saya ingin maklumkan bahawa 44 kluster baru didapati daripada workplace atau tempat kerja iaitu 41.5%, 33 kluster iaitu 31.2% daripada komuniti, 19 kes iaitu 17.9% daripada sektor pendidikan yang terdiri pada subkluster KPM, KPT, kementerian-kementerian lain dan juga pusat pendidikan milik kerajaan negeri. 8 kes ataupun 8 kluster ataupun 7.6% daripada aktiviti keagamaan, 1 kluster iaitu 0.9% daripada center detention iaitu pusat tahanan, dan 1 kluster iaitu 0.9% daripada kumpulan berisiko tinggi. Untuk itu kluster dalam negara kita sejak minggu ke-18 ialah 106 kluster baru berbanding 86 yang direkodkan kluster pada minggu April ke-17. Untuk itu COVID-19 Movement Control Order telah pun kita laksanakan sebanyak 86 lokaliti telah pun diletakkan di bawah EMCO ataupun Enhanced MCO daripada 2 Mei hingga 8 Mei, iaitu 32 lokaliti di Pahang, 21 lokaliti di Sarawak, 18 lokaliti di Sabah, 7 lokaliti di Kelantan, 2 lokaliti di Terengganu, 2 lokaliti di Johor dan 1 lokaliti di Melaka, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Itu adalah tempat-tempat di mana kita adakan Enhanced MCO, EMCO. Dan dimaklumkan negeri-negeri yang diletakkan di bawah KP seperti Negeri Kelantan, keseluruhan daerah, 6 di Kedah, 3 di Pulau Pinang, Selangor 6 daerah, Johor 3 daerah tambah 1 Keluang, dan di Johor. Jadi akhir sekali saya ingin maklumkan bahawa kapasiti hospital kita sekarang ni kita dapati bahawa penggunaan katil hospital untuk COVID-19 atau suspected atau probable sebanyak 4,866 kes. Untuk PKRC ataupun Low Risk Quarantine Treatment Center, katil yang disediakan ialah sebanyak 11,403 yang telah pun dimuatkan untuk sakit-sakit ini. Dan untuk detention center kita letakkan sebanyak 3,100 tempat. Total bed untuk COVID-19 67% average, untuk low risk 49% dan untuk detention center 7% saja. Untuk ICU bed kita ada occupied oleh kes COVID sebanyak 540, ventilator yang digunakan untuk COVID-19 300 kali ini. Terima kasih. Buka untuk soalan daripada media. Semua online hari ini. Hi, morning YB. Okay, I have 2 questions for YB KJ.
My first question is Hyde's algorithm biased against high traffic malls and supermarkets due to their strict enforcement of MySejahtera check-ins? Because MOH data shows that factories only comprise 19.6% of 8,866 cluster-linked COVID cases from 340 clusters over the past month, and shops, malls, and markets combined only contributed less than 1% of those cases. And my second question is, how is it useful to close down premises listed on Hyde? Because after 3 days, asymptomatic people who don't know that they have COVID will be back to visiting these high traffic premises. Shouldn't Hyde take into account SOP practice in mitigating risk before blacklisting a particular premise? Malls, supermarkets, public transport hubs enforce masks quite stringently. Soalan saya untuk Datuk Seri Dr. Adham, pakar kesihatan awam kata kekurangan saringan menyebabkan peningkatan kes severe COVID kerana orang tidak diuji dan tidak dapat diagnosis pada peringkat awal sebelum keadaan mereka menjadi lebih teruk. So, adakah KKM akan tingkatkan saringan dalam MCO 3.0 supaya kita dapat 2 atau maybe 3 kali ganda lebih banyak kes dalam minggu-minggu yang akan datang, seperti yang Dr. Lokman Hakim Sulaiman kata. I know that we have increased testing to about 73,000 people tested a day on average in the past week, but it's clearly not enough because severe cases and deaths are going up. Is Malaysia likely to face a cycle of lockdowns until we achieve herd immunity? Only 2.1% of our population has been fully vaccinated. That's all. Thank you very much. Firstly, Hyde deals with locations that are registered on MySejahtera. So there will obviously be blind spots where MySejahtera registrations are not complied with. That's why I highlighted the importance of complying with MySejahtera check-ins. These locations that are not covered by MySejahtera are, however, covered by the on-the-ground work done by KKM's district officers. However, just because there are blind spots on Hyde does not mean that shopping malls are not hotspots. There's been a huge surge of activity and footfall to shopping malls to run up to Hari Raya Aidil Fitri. As far as interventions from Kementerian Kesihatan Malaysia is concerned on Hyde, once a premise has been flagged as a hotspot, I will turn to Dr. Adham has the details on what KKM does once a premise is highlighted as Hyde hotspot. Ya, Eko yang berhormat Khairy beritahu maklum tentang Hyde. Untuk tindakan yang boleh diambil apabila Hyde dikesan, diumumkan, pertama pejabat kesihatan daerah akan menerima data maklumat Hyde secara harian daripada CPRC negeri. Pada masa yang sama, MySejahtera akan menghantar alert kepada mereka yang dapati casual contact agar mereka memantau status kesihatan mereka setiap hari menggunakan SAT iaitu Health Assessment Tool dalam MySejahtera. Sekiranya mereka tidak sihat, dinas akan pergi ke fasiliti kesihatan berhampiran untuk pemeriksaan. Kedua, membuat analisa terhadap senarai Hyde. Anggota kesihatan KKM menyemak data maklumat individu yang tersenarai sama ada terdapat dan mereka yang telah dilaporkan positif COVID atau sama ada tindakan susulan telah diambil. Apabila terdapat kes positif dilaporkan, pejabat kesihatan daerah atau PKD akan menjalankan siasatan pengesanan kontak, isolasi kes positif, kuarantin kontak rapat, membuat penilaian risiko terhadap premis tersebut di daerah masing-masing, keperluan pembersihan dan disinfeksi. Penilaian juga akan dibuat sama ada memerlukan penutupan sementara atau tindakan pencegahan dan kawalan sahaja yang akan dijalankan seperti pembersihan, disinfeksi oleh pihak pemilik. Kelima ialah membuat arahan pembersihan dan disinfeksi berdasarkan penilaian risiko yang telah dijalankan serta Seksyen 18 Akta 342. 6. Membuat saringan pekerja premis jika diperlukan bergantung kepada keputusan penilaian risiko. Dan seterusnya bersama dengan agensi penguatkuasa yang lain di daerah dalam melaksanakan pemantauan penguatkuasaan serta tindakan perlu dilaksanakan dengan pematuhan SOP MKN tetapkan. Untuk agensi penguatkuasa taklah menjalankan pemantauan ke atas pematuhan SOP dan tindakan penguasaan yang kepada mana-mana individu yang ingkar SOP. Pihak kuasa tempatan jalankan libat urus, engage dengan pihak pengurusan premis untuk memberi penekanan pentingnya pematuhan SOP dan peranan pemilik premis atau pengurusan majikan yang perlu lakukan adalah pemilik pengurusan premis atau majikan hendaklah mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN
dalam memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dengan mengamalkan langkah-langkah pencegahan kesihatan awam dan telah mematuhi semua keperluan SOP yang ditetapkan dan telah pantau supaya pekerja dan pengunjung mematuhi SOP ditetapkan. Antara perkara yang perlu dipertekankan ialah membuat gatekeeping di pintu masuk, menyediakan QR code Mas Sejahtera, alat pengukur suhu, hand sanitizer dan di pintu masuk permis. Hand sanitizer adalah disediakan lokasi sesuai, mudah diakses oleh pengunjung atau pekerja. Dan tugas pintu masuk permis adalah menyemak status risiko kesihatan pekerja dan pengunjung di maklumat check-in dengan dalam Mas Sejahtera. Sekiranya low risk, benarkan masuk. Jika high risk, tak dibenarkan masuk ke permis. Tidak menangkap pekerja dan pengunjung yang berjala atau tak menangkap pintu muka dari masuk permis, dan memastikan jumlah pengunjung yang memasuki permis dipantau dan dalam berjadual ditetapkan pada satu masa. Dan dia perlulah dipantau secara berterusan selepas haid dikeluarkan kepada mereka dan membuat sanitasi berkala serta bersama dengan agensi penguasa. Itu adalah perkara yang diputuskan supaya perkara yang diberlakukan apabila pengumuman haid dikeluarkan. Untuk soalan berkaitan dengan testing, saya nak maklumkan sehingga kini kita telah pun membuat ujian RT-PCR dan RT-antigen sebanyak 12,712,171 ujian di lapangan, iaitu RT-PCR 7.9 juta, RT-antigen 4.79 juta. Untuk perkeso telah buat 700,000, bukan perkeso buat RT-antigen 4.09 juta. Untuk itu average positivity telah pun kita kesan ialah sebanyak 4.58%. Yang ini kurang daripada 5% yang dimaklumkan untuk WHO kita ikuti. Dan kapasiti makmal, walaupun kita buat average 70,000 per day, kita boleh membuat ujian sehingga 104,885 ujian sehari oleh makmal-makmal, iaitu makmal di hospital PKM, MKAK, di MKA dan KK, IMR dan CRC, ATM dan MOSPI, di universiti dan makmal swasta. Kebanyakan kapasiti yang tinggi ialah dibuat di makmal swasta, sehingga kini kapasiti makmal swasta boleh membuat sehari ialah sebanyak 76,800 ujian sehari. Untuk itu kita akan terus meningkatkan kapasiti makmal untuk menguji demi mengukuhkan kedudukan di mana apabila kes-kes meningkat dan juga apabila kes-kes yang perlu diuji di lapangan selepas ujian kontak rapat dan juga ujian saringan yang kita laksanakan di tempat yang mana surveillance dibuat. Untuk itu, kerajaan terus memperkasakan majikan untuk membenarkan anggota menjalani ujian salitan dan menjalani kuarantin ke diri atau menangkap pekerja yang bekerja di rumah sementara menunggu keputusan ujian, termasuklah kes kontak rapat dan kontak casual dengan kes positif COVID-19. Untuk itu, saya ingin maklumkan bahawa tindakan majikan yang mengarahkan pekerja hadir ke tempat kerja akan memberi skor penularan jangkitan tempat kerja. Oleh itu, kita minta supaya majikan mengarahkan pekerja untuk tidak hadir sekiranya ada gejala ataupun ujian telah dibuat kepada mereka. Untuk isu berkaitan dengan adakah Kementerian Kesihatan Malaysia akan menambah ujian sekiranya ada MCO 3.0 untuk mengesan 2 ganda atau 3 ganda cases, ya. KKM akan sentiasa membuat ujian pengesanan COVID-19 dari masa ke semasa, terutama sekali sekiranya terdapat peningkatan kes satu kawasan. Oleh itu, KKM menyeru supaya orang ramai yang mempunyai gejala jangkitan COVID-19 seperti demam, hilang deria, bau atau rasa, sakit-sakit badan dan sebagainya menjalani ujian pengesanan jangkitan COVID-19. Ini kerana pemantauan kes COVID-19 dalam tempoh sejak sebulan yang lalu, ya, mendapati 50% kes positif COVID mengalami gejala berbanding hanya 27% yang bergejala yang ditunjukkan pada bulan Mac 21. Maksudnya ada peningkatan daripada bulan 3 dan bulan 4 dan 5, ada peningkatan kes-kes yang bergejala sebenarnya berbanding dengan tidak bergejala.
Jadi untuk itu sementara menunggu keputusan Sidang Makmal, individu ini dinasihatkan untuk mengasingkan diri ataupun voluntary isolation dan tidak berjumpa sesiapa sehingga keputusan ujian diperolehi. Kedua, semua kontak rapat kepada kes positif COVID-19 hendaklah menjalani ujian pengesanan jangkitan COVID-19 dan mengasingkan diri selama sekurang-kurangnya 10 hari dari tarikh akhir kontak dengan kes positif. Ini untuk kes positif. Sebelum dihubungi oleh pihak Jabat Kesihatan Daerah, semua kontak rapat diminta untuk kekal berada di rumah dan menjalankan pemantauan kendiri menggunakan HAT, Health Assessment Tool, dalam aplikasi MySejahtera. Dan KKM akan terus mempertingkatkan saringan dan ujian pengesanan bagi mengesan awal kes, seterusnya membolehkan pengasingan, mengadakan kuarantin untuk kontak-kontak rapat lagi demi membendung penularan jangkitan dalam komuniti. Dan sekiranya PKP yang telah pun kita isytiharkan di beberapa kawasan dalam negara kita, perkara yang penting untuk diambil ialah kita perlu melihat supaya penilaian skor yang mendapati bahawa dalam masa yang singkat ada kes naik mendadak, jumlah sporadik kes yang tinggi melebihi kluster, bilangan kes teruk dan serius serta kematian tinggi dalam tempoh singkat, dan juga perkadaran kes COVID-19 aktif yang sedang menjalani pengasingan di rumah yang tinggi. Untuk itu, kita akan menjalankan ujian dan menambah ujian COVID-19 di lapangan. Hi, I have two questions. Can you hear me? So first of all, regarding the AstraZeneca vaccination date deferment at PWTC, considering that vaccination is necessary to reduce the spread of the virus, how will your ministries be balancing this? Are there, if COVID-19... Sorry, can you hear me? Barely. Is it better now? Yeah, thank you. Okay. So first of all, regarding the AstraZeneca vaccination date deferment at PWTC, considering that vaccination is necessary to reduce the spread of COVID-19, how will your ministries be balancing this? If the situation continues to worsen, are you going to consider deferring more dates? Or what other review options will there be? And number two, is the health ministry... Because of the crowd, you mean? Yeah, because, to prevent overcrowding. Yeah, okay. And my second question, is the Health Ministry and CITF going to look into enforcing a no-entry policy for high-risk groups into crowded areas like shopping malls, for instance, instead of completely shutting down the location as is being done now? This has also been a recommendation by certain experts that this sort of early prevention could help kind of support the HIDE system. So what are your thoughts on this? Yeah. On AstraZeneca and overcrowding, that's why for the appointments that we have given out on the 15th and 16th, we are reducing that by 1,800 appointments. Although the full capacity for the 2 days are 19,000, we have reduced that to 16,200 to take into consideration physical distancing and ensuring a comfortable experience for people who decide to go for their vaccinations on the 15th and 16th. For other days, we are quite confident that the capacity mapped out against the appointments given will ensure sufficient physical distancing. So what we have done is to reallocate appointments from the 15th and the 16th of May only at PWTC or World Trade Center Kuala Lumpur, and they will be reallocated to dates between the 17th and the 23rd of May. We will inform them, those who are affected, 2,800 of them, starting tomorrow via SMS and also a notification on their MySejahtera. Any inconvenience for the reallocation of dates is much regretted, but we're doing this to ensure that we can ensure a safe experience for people who go for the vaccination in PWTC. On the issue of gatekeeping, I'll ask Dr. Adham to answer. Ya, saya tak maklum tadi bahawa untuk mereka yang telah pun didapati ada kontak casual kepada kes-kes yang dikatakan berada di lokasi high ataupun hot spot, identification of dynamic engagement. Antara perkara yang telah pun diberi penekanan dan nasihat diberikan ialah pertama,
lah majikan ataupun pengurus permis memastikan ada gatekeeping di semua pintu masuk permis dengan menyediakan QR code Mas Sejahtera, alat pengukur suhu, hand sanitizer di pintu masuk. Kedua, dialah tempat yang letakkan Mas Sejahtera code, alat pengukur suhu dan hand sanitizer mesti letakkan tempat yang bersesuaian, yang mudah dicapai oleh pengunjung. Dan petugas pintu masuk permis boleh menyemak status risiko kesihatan pekerja mereka sendiri. Di samping itu boleh juga menyemak status kesihatan pengunjung di maklumat check-in dalam Mas Sejahtera. Seperti sekiranya low risk boleh dibenarkan masuk, sekiranya high risk letak dalam Mas Sejahtera timbul situ high risk, kita boleh menasihatkan mereka supaya tidak masuk dalam permis. Untuk itu kita menasihati majikan ataupun pengurus permis supaya tidak membenarkan pekerja atau pengunjung yang bergejala. Tanyalah gejala dan tidak memakai pelitup muka dari masuk premis, dan pastikan bahawa jumlah pengunjung yang masuk ke premis dipantau dan telah mengikut jadual ditetapkan pada semasa ataupun yang telah ditetapkan. Ini perlulah berterusan selepas pengumuman haid dilaksanakan, dan perlu sekali pihak pengurus ataupun pengusaha memastikan pemantauan ini berterusan, kerana ini adalah langkah-langkah penting untuk kita bukan saja reduce the rate infection, tapi membendung atau memutuskan rantaian penularan COVID-19 di tempat-tempat yang telah pun diisytihar sebagai ancaman kepada wabak COVID-19 melalui haid. Dan kita perlu bersama supaya semua anggota yang berada untuk menguatkuasa melaksanakan tanggungjawab di peringkat lapangan. Okey, seterusnya. Hello, Assalamualaikum, YB. Assalamualaikum. Boleh dengar soalan suara saya? Boleh. Okey, soalan pertama saya adalah kepada Dr. Adham. Ketika ini kerajaan dalam dilema untuk memenuhi tuntutan ekonomi dan kesihatan, life and livelihood, manakala pemberian vaksin pula bergantung kepada ketibaan vaksin. Apa yang perlu dilakukan selain langkah yang sedia dilaksanakan ketika ini untuk memastikan kes dapat dikurangkan, terutama dalam komuniti? Tapi pada masa sama, ekonomi tidak lumpuh atau terjejas. Sebab kita tengok pematuhan SOP pun dah lacking sekarang kan. Kemudian ada juga segelintir majikan yang dikatakan tidak membenarkan pekerja menjalani kuarantin kendiri sementara menunggu keputusan ujian calitan COVID. Termasuk bagi kes kontak rapat ataupun kontak casual dengan kes positif COVID. Apa tindakan yang boleh dikenakan terhadap majikan termasuk kesedaran ataupun dari segi undang-undang supaya wabak ini tidak terus merebak? Kemudian apa update mengenai perbincangan KKM bersama Kementah untuk Hospital Medan di Sarawak dan Kelantan? Bagi YB Khairy, hari ini tular melalui aplikasi WhatsApp bahawa jika tak ada current address details peserta negeri dan postcode dalam aplikasi Mas Sejahtera tu, bermakna pendaftaran untuk mendapatkan vaksinasi yang dibuat melalui Mas Sejahtera sebenarnya tak lengkap. Adakah ini benar? Dan jika benar, apa yang perlu dilakukan? Dan kemudian arahan penutupan mengikut haid didakwa tidak adil dan juga mencetuskan panik. Apa pendirian kerajaan mengenai perkara ini? Terima kasih. Apa soalan yang terakhir tu? Ada arahan selain tu arahan penutupan mengikut haid dikatakan didakwa tidak adil dan mencetuskan panik dalam kalangan masyarakat. Apa pendirian kerajaan mengenai perkara itu? Ya. Dr. Adham nak saya jawab. Okey, saya jawab. Okey. Terima kasih mengenai soalan berkaitan dengan dilema lah tuntutan ekonomi dan kesihatan untuk kita laksanakan tindakan pencegahan dan kawalan. Untuk jawapan itu, saya ingin nyatakan bahawa kita bukan sahaja prihatin dan sayang pada rakyat, dijaga kebahagiaan rakyat semasa menghadapi suasana genting ini. This is unprecedented time ataupun tidak dijangka sama sekali pandemik COVID-19. Untuk itu, kita lihat bahawa sejak Disember 2020, sektor ekonomi telah dibuka dengan penekanan kepada pematuhan SOP, pemantauan dan penguatkuasaan yang ketat supaya ekonomi negara tidak terjejas dan terus berkembang. Walaupun kita telah pun tahu, kita telah roll out vaksinasi program PIK
dan ini merupakan salah satu langkah untuk mencegah sehingga kita dapat mencapai imuniti kelompok. Walaupun setakat ini masih lagi dalam fasa 1 masuk fasa 2, tetapi kita perlukan pematuhan SOP serta pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat supaya kita dapat terus mencegah di samping menjaga ekonomi dan bekalan vaksin yang mencukupi. Untuk itu sementara kita mencapai imuniti kelompok, ya, tindakan kawalan dan pencegahan diteruskan, termasuk memperluaskan saringan bersasar mengikut kapasiti makmal seluruh negara yang saya telah sebutkan tadi. Kita boleh capai sehingga 104,000 ujian sehari untuk beberapa makmal. Kita terus mengukuhkan komunikasi risiko terhadap amalan 3W dan 3S melalui media sosial dan akhbar, mainstream dan juga media-media lain dengan mengenakan sekatan kemasukan pengembara bukan warga negara daripada India, Nepal, Pakistan dan juga Bangladesh. Untuk itu kita melanjutkan tempoh kuarantin pada mereka daripada 10 hari kepada 14 hari kepada semua pengembara selain pada negara tersebut, terutama sekali negara yang melaporkan penularan tempatan varian baru ataupun variant of concern. Dan kerajaan terus memperkasakan majikan untuk membenarkan anggota yang menjalankan ujian COVID-19 perlu menjalani kuarantin diri. Kalau mereka tidak membenarkan pekerja mereka menjalani kuarantin diri, ada seksyen dalam Akta 342 boleh mengenakan penalti kepada mereka. Dan kita tidak teragak untuk memastikan bahawa semua majikan mematuhi Akta 342 di mana tidak membenarkan pekerja-pekerja mereka sama ada suspected, probable ataupun sedang diuji sementara menunggu untuk menjalankan kuarantin kendiri. Sehinggalah result hasil keputusan sama ada negatif atau positif. Kalau mereka kontak rapat, mereka perlu diberikan gelang untuk HSO, House Surveillance Order, selama 10 hari. Sekiranya mereka negatif, mereka digalakkan untuk membuat voluntary isolation sehingga mereka yakin dibebaskan daripada jangkitan COVID-19. Dan tindakan majikan yang mengarahkan pekerja hadir ke tempat kerja yang boleh membawa risiko penularan jangkitan ke tempat kerja boleh juga dikenakan penalti dalam Akta 342, dan ini sedang kita laksanakan supaya dapat terus memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Saya nak jawab soalan berkenaan dengan mesej yang pula pada hari ini berkenaan dengan maklumat tambahan iaitu alamat dalam MySejahtera bagi pendaftaran untuk vaksinasi. Mereka yang telah mendaftar tidak perlu risau kerana semua maklumat yang dimasukkan telah disimpan di dalam sistem dan ianya adalah pendaftaran yang sah serta lengkap untuk program vaksinasi. Jadi siapa-siapa yang sebelum ini dah daftar, dah letak alamat, itu semua memang sah dan memang ada dalam sistem mengikut giliran tarikh pendaftaran. Apa yang tular tersebut sebenarnya adalah ciri baru untuk kita menyimpan maklumat tambahan iaitu postcode dan juga negeri. Ini dilaksanakan sebab ada sebahagian kecil daripada mereka yang telah mendaftar yang menggunakan Google Maps punya API itu yang telah meletakkan alamat yang tersilap. Ya, sebab itu kita minta pengesahan dari segi postcode dan juga negeri bahawa pendaftaran asal itu memang adalah tepat. Ya, tetapi dari segi rekod memang sudah pun ada. Namun begitu, jika MySejahtera anda tidak mempamerkan maklumat tersebut, jangan risau kerana pendaftaran anda sudah diterima sejak tarikh pendaftaran pertama. Ya. Jadi dalam perkara ini bukanlah dikatakan bahawa oleh kerana tidak melengkapi
rekod pendaftaran anda tidak ada di dalam sistem MySejahtera. Memang sudah ada pun. Kita cuma nak melengkapkan dengan postcode dengan negeri supaya dapat sahkan. Kalau tak nak lengkapkan pun tak apa. Kita masih akan hantar janji temu kepada anda mengikut pendaftaran yang sedia ada. Jadi jangan risau. Okay. Hi, YB. Yep. Khairy. Can you hear me? Yeah. Yeah. Hi, Ram from Straits Times. I just have one question. Yesterday, there was an article by a DAP YB Rajiv was questioning where are the Sinovac, locally bottled Sinovac vaccines, which were supposed to be rolled out. I think there was a delay in that because the raw stock was sort of taken delivery some time ago. But we have not gotten any update about the vaccines being administered so far. So if you can provide an update on that. Thanks. Yeah, we will have 280,000 doses of the fill-finish products cleared this week. The next 450,000 doses will be on 18th May, going through potency test 18 days after bottling. We have received bulk deliveries from China for the supply for May and June. So each bag has about 300,000 doses and will be produced for 4 days, as one batch has to go through a potency test that is conducted by NPRA. So I can update saying that as far as the fill-finish products from Sinovac, Pharmaniaga is concerned, they will be released starting this week. Hi, YB Khairy. Yeah. YB Khairy, this is Sidang from China Press. YB, last week you have stated that there are 1,660 locations listed under the height system, but why there were only 151 locations announced on Saturday? Will there be more locations announced soon? And my second question is, when the locations have been removed from the height list within a period of 7 days after their listing, would they still get listed again? And if so, do they still need to close for another 3 days? Thank you. The ones which were listed were large hotspots as opposed to small hotspots. These are based on the number of transmissions that are potentially possible at that particular area. We've decided not to list everything because that might create further panic and alarm. But we are concentrating on the large hotspots only. Yeah. So there are some people who ask, how come there are no factories? How come there are no offices? Why is it just shopping malls? In fact, if we look at the big list, which includes large hotspots and small hotspots, it includes a lot of different types of premises, not just retail, but also offices, factories, and other such premises. On the matter of whether it can be listed again, yes, of course, if we use the system, if we continue to use the height system, then a particular premise, if there has been data showing that it can once again potentially become a hotspot, yes, it will be listed again. As far as what happens when it's listed, as Dr. Adham mentioned earlier, those are the guidelines that the Ministry of Health has come up with, and we are going to discuss this evening at the MCAD meeting. Yeah. Good afternoon, YB. Ravin from the Malaysian Insight. Can you hear me? Yes, I can. YB, two questions. All right. The first question, last week you said that the AstraZeneca vaccine is not part of the mainstream national immunization program. Hence, those who are taking the vaccine, will they be covered under the compensation funds that was created? Because there are some people who are saying that since we are taking yes, it... we've announced this previously. They are covered under the compensation fund. Yes, they are. Okay, thanks, YB. And the second one, what are the numbers of those who have missed or pulled out of the AstraZeneca vaccination program upon registering, and how many from the waiting list or walked in were given this unused vaccination? So far, we have a 98% attendance for the AstraZeneca.
Every PPV is furnished with a wait list, which they are starting to call on a daily basis based on people who don't show up for the appointments. I will update, I think, by next week when we have another PC after the Hari Raya week. I'll update on how many people actually get it through the normal appointments, how many have gotten it via the waitlist calls on a daily basis. Thank you, AB. Thank you. Hello, Assalamualaikum, AB. Salam. Haris Mohammed from Malaysia Kini. I have 3 questions for you and the Health Minister. Okay, first, why not all PPVs open on weekends? If this is related to manpower issue, how does the government plan to address this? Second one, last week, there was this nurse in Kedah suffered minor stroke, purportedly due to the Sinovac vaccine. After completing her second dose, she posted even medical reports, 2 conflicting medical reports of her discharge. It says that it's AEFI. Is an investigation being conducted on this case? And how about previous cases? Have investigations concluded regarding, the several frontliners who died? I'm not saying that they died because of vaccine, but they died after taking vaccine. And thirdly, the past few days we saw brouhaha about the height confusion. Last week you said height is supposed to be preemptive and closure would be only done due to, after penilaian risiko. Isn't it that height is supposed to be a preemptive measure to allow the public to make informed decision? What led to the change in SOP that now all automatically ordered to close for 3 days? Thank you. I'll answer on the PPV on weekends, height, and Dr. Adham will answer the AEFI, which is the adverse events. As far as the PPVs are concerned, at the moment, based on vaccine supplies, it is scheduled that PPVs operate on a 6-day week. Once supplies increase, then we will increase the number of days, operational days, to 7 days a week. We had this discussion this morning at the CITF meeting, and we are projecting that in June, we will start operationalizing PPVs on a 7-day per week basis. The issue is not manpower, the issue is not human resource, but rather an issue of vaccine supply. At the moment, we have a vaccine utilization rate of close to 80% already, which means that only 20% are kept in the storage. That will take into account the next week and also the second dose. So we're trying to increase the utilization rate from about 70 to 80%. This will see a 7-day-a-week PPV operations in June, where we foresee a greater number of vaccines delivered. As far as the height closure is concerned, I'm going to defer the comment until after the MKN meeting this afternoon. I think we will be discussing this better at MKN this afternoon, and we will issue a statement on the interventions, the SOPs necessary once the premise has been listed on the high list. Ya, untuk adverse effect after immunization, kita memang dapat laporan daripada penerima vaksin sama ada Pfizer, Sinovac atau AstraZeneca melalui laporan mereka ataupun mereka isi dalam MySejahtera. Kedua, mereka hadir sendiri ke hospital untuk kes-kes yang mengalami serious adverse effect. Setakat ini kita tidak dapati mereka perlu untuk prolong the hospitalization ataupun mereka tidak duduk di hospital lama, hanya transient. Untuk kes-kes yang dialami ialah sementara, dan antara yang kita dapat nyatakan di sini untuk kes-kes yang disebutkan tadi seperti minor stroke, itulah transient ischemic attack. Maknanya perkara ini boleh berlaku bagaimanapun ia tidak berlaku dengan waktu yang lama, dan apa yang kita lakukan,
kita rayu lah penerima yang ada kes-kes yang mempunyai kecenderungan untuk di observe ataupun diletakkan di pengawasan pakar di hospital perlu laksanakanlah. Tak payah macam kalau berlaku kes-kes di rumah mereka tunggu dan lihat, kita perlu mereka untuk hadir untuk membuat observation sekiranya ada kaitan dengan pemberian vaksin. Bagaimanapun setakat ini kita menjalankan banyak observation dan investigation pada kes-kes yang telah pun didaftarkan dalam Mas Sejahtera melalui laporan mereka. Dan ada daripada AEFI dilaporkan bukan melalui Mas Sejahtera tapi direct mereka laporkan ke pusat kesihatan dan juga di hospital. Untuk itu kita mengambil maklum tentang segala laporan dan juga aduan melalui bahagian pharmaceutical Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay. Hi YB, I'm Isan from GG Press. Though MKN will have a decision on height later, can we know first, is the height list still published daily because we only see one list on the first day? And second one, is there any exemptions given to those primaries in essential services like supermarkets, Aeons, Lotus? Thank you. Yeah, I don't want to create confusion with something that is announced now and later something else announced after MKN. So I'd like to defer all further questions on height until after MKN. We're going to have an MKN meeting in about 1 hour's time to discuss all these matters. Hello again. Yeah, I'm Shaira from the Malaysian Result. Yep. Yes, yeah. I have two questions for you, YB Khairy. First is on the PPP, public-private partnership vaccination models, and also the special request for business travelers. I'm just wondering if the government has details, further details on this, how much doses, when going to be rolled out, and also is that all? Or is there any other programs that the government is mulling? Second will be on the industrial frontliners. Petronas just mentioned, made a statement that some of their staff in Labuan got vaccinated in the first phase. So I'm just wondering, is there any sectors or business operations that going to be vaccinated after this? Yeah, thank you. We have had engagements with MITI, FMM, and Kementerian Kesihatan on this matter of the PPP, public-private partnership vaccination program. But we have yet to announce the date for the rollout for this program. Our priority now is, of course, to ensure that phase 2 is running smoothly, which looks at the elderly as well as people with comorbidities and the disabled community, and also for the opt-in AstraZeneca program. We will consider the public-private vaccination program as and when it can add value to the vaccination program, and as and when we have enough supplies so that those people in phase 2 can adequately receive the vaccines during the phase 2 implementation. Nevertheless, we are proposing a few models for the PPP where it's on-site vaccination at factories, and the cost of the PPVs will be borne by the industry, and the government will supply the vaccines for free under PIC. And also, we are also looking at private immunization model for business travelers. Perhaps this is for those who require frequent travel overseas. And again, we have not commenced this yet because our priority right now is to ensure that the vaccination program is delivered for phased recipients, which are the elderly, people with comorbidities, as well as the disabled community, as well as finish up those within phase 1, the health frontliners who may have been missed out in certain states, for instance, private dentists and private healthcare workers. Okay. Okey, terima kasih kepada semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Maaf zahir batin. See you after Raya. Terima kasih YB. Selamat Hari Raya. Okay.
Recording stopped.